Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak madam. Untuk hari ini kita akan belajar satu subtopik baru iaitu namanya karbohidrat. Okey, karbohidrat ni agak banyaklah sikit yang kita nak kena tahu. Okey, sekejap saya present entire screen. Okey, kita tengok dulu learning outcome yang kita nak capai daripada Okay, boleh nampak? Next time kalau Madam present tak nampak bagi tahu, okay? Alright, so inilah learning outcome yang kita nak capai. Okay, di mana untuk karbohidrat, hari ni kita nak try tapi jangan risau, dia simple je. Okay, nampak dah skrin Madam? Nampak. Okay. Kita nak state the class of carbohydrate such as untuk kelas. Pertama you kena tahu dulu class of carbohydrate can be divided into 3. Okay, monosaccharide, disaccharide dan polysaccharide. Ni kita tengok how complex it is. Okay, di mana yang ni monomer dia, satu je jenis sugar, gula ringkas. Disaccharide, combination of 2. Polysaccharide banyak lagi. Okay, dan dalam bab ini di peringkat matrikulasi you kena pandai melukis struktur. Dan struktur yang kita kena tahu lukis adalah alpha glukos dan beta glukos. Kalau sebelum ni saya rasa you all tahu berkenaan dengan glukos tapi tidak dibahagikan kepada dua ni. Apa beza antara alpha dengan beta dan macam mana nak lukis kita kena tahu. Okay. And then penerangan berkenaan apa itu proses condensation dan hydrolysis. Okay, kat sini kita diperkenalkan sebab kat water semalam tak ada condensation hydrolysis ni. Okay, but now ada dan dia akan ada juga dalam bab lipid, dalam bab protein dan juga nucleic acid nanti. So ni pengenalan dia dan kita nak tengok formation and breakdown. Ni nanti kita akan tengok lah. Okay, so ini dari segi learning outcome. Alright, so saya nak back kepada saya punya slide ini. So sekarang untuk respon pada saya, jawab apa yang saya suruh you fikir dari malam tadi. Okay, you all kena type dekat phone you all menti.com. Okay, and then masukkan kod ini. Dan setiap key in 2 jawapan dia dan klik submit. Okay, saya tunggu. Saya bagi masa 3 minit. Silakan. Apa 2 karbohidrat yang available at your home? Okay, karbohidrat ni anak-anak, dia punya kategori dia luas besar. Okay, di mana dia terdiri daripada simple sugar, seringkas glukos, galactose, okay, dan fructose. Dan termasuklah gula yang kompleks. Tak ada orang submit pun. Nasi, banyaknya idea. Mi, betul. Nasi, mi. Ini adalah sumber-sumber karbohidrat. Ini je ke yang ada kat rumah? Lain? Ayam. Roti, betul. Okay, rice. Nasi lah tu. Lain? Gula. Gula ni gula apa? Gula sweets tu. Okay. Kita punya table sugar yang kita letak dalam air, teh, air kopi, spaghetti. Ikan? Kat mana karbohidrat ikan? Ayo. Ikan kategori dia apa? Protein. Protein. Dia lebih kepada protein. Okey, dalam milk ada karbohidratnya di mana dia ada gula lactose. Tapi bukan keseluruhan. Dia ada juga protein tapi dia ada gula lactose tu. Right, fruits. Okey, betul ada sumber karbohidrat dalam fruits. Kentang, very good. Okey, bijirin. Okay, apa beza huruf yang besar dengan huruf yang kecil tu? Apa beza? Yang bread tu kenapa besar? Kentang besar, mi besar. Maknanya itulah yang paling banyak ada dekat rumah you all. Bijirin, tak ramai orang ada bijirin. Grapes, dalam grapes adalah sedikit. Alright, so nice. Maknanya ramai yang boleh join. Okay, good. Dan saja nak tengok, tepung, betul? Tepung. Ada juga jagung, cookies, yes. Okay. Sekuk. Madam orang Johor tau. Okay, madam tahu ni biscuit kan sebenarnya kan? Comel, popcorn. Alright.
So kita stop dulu. Okay, hari ni dengar betul-betul because at the end of our session today, kita akan ada satu slot yang kita akan buat quiz. Kita bukan quiz yang dapat markah tu. Kita just nak tengok you dapat ke tidak apa yang kita belajar hari ni. Alright, so sekejap. Madam nak back dulu. Okay, so kita nak start dengan apa yang kita nak belajar hari ni. Okay, dah nampak nota madam? Nota ni nota smart guide you all. Okay, hari ni kita nak belajar karbohidrat. Untuk bab fakta ni, okay, actually tak detail mana pun sebab tadi you dah nampak dalam bab ini you kena tahu yang pertama class of carbohydrate. So apa yang soalan akan tanya? Okay, detail ke? Tak. Okay, kalau soalan tanya, okay, apakah contoh class of carbohydrate? Tengok kat pilihan jawapan. Pilihan jawapan tu mesti ada 3 ni. Madam, Sama ada mono. Ya? ada kawan tak boleh masuk. Kenapa you tak boleh masuk? Madam dah accept. Madam tak accept. Madam pakai sistem yang boleh accept sayang. Kenapa dia tak boleh masuk? Okey, dah boleh masuk tak? Dia kata. Mama Aisyah bawa obat tenang. Oh, saya rasa saya pakai auto admit. Tak apa. Okey dah accept dah. Okay. Alright, sambung. Okay, so untuk class of carbohydrate, nampak skrin madam tak nak shock sendiri. Takut madam. Nampak. So ada 3 jenis karbohidrat. Pernah belajar tak? Monosaccharide. Kat sekolah kita sebut apa? Monosaccharida kalau yang belajar dalam BM. Monosaccharida. Apa beza monosaccharida dengan disaccharida? Tak naklah. Right. Monosaccharide. Okay, kalau monosaccharide ini kategorinya dia terdiri daripada apa? Satu jenis ataupun sugar. Tu boleh masuk ke tak boleh masuk tu? Korang menyebabkan madam. Boleh kan? Tak ada appear dah. Biar. Kenapa dia left meeting? Aduh. Okay. Alright. Sambung. Okay, so kalau kita bercakap tentang monosaccharide, okay, dia melibatkan gula yang ringkas, okay, di mana dia adalah simple sugar. Okay, manakala kalau disaccharide ini dia combination of 2. Yang kat sekolah dulu you belajar glukos campur glukos. Jadi apa? Maltos. Maltos. Kalau glukos campur dengan galactose. Laktosa ataupun lactose. Okay, kalau glukos campur fructose. Sukrose. Okay, sukrosa atau sukrose. So sekarang beza sikitlah nama dia. So kita tak boleh jawab dalam bahasa Melayu tu. Kita kena start slowly. Adapt, right, toast. Okay. Alright, apa beza pula dengan polysaccharide? Kalau simple, satu je sugar. Okay. Kalau disaccharide, 2 simple sugar. Combine yang you all contohkan tadi. Tapi dalam semester ini, kita just akan belajar berkenaan dengan maltose sahaja. Tapi you kena pandai lukis maltose ni. Dan untuk polysaccharide adalah combination more than 2. Bila more than 2, okay, dia akan bentuk, dia daripada sugar juga, glukos juga. Tapi dia boleh membentuk sama ada selulose. Kat mana kita jumpa selulose? Selulosa. Ataupun dia boleh jadi yang dalam rice yang you cakap tadi, starch. Ataupun dalam bentuk simpanan gula dalam badan kita. Okay, kita panggil glycogen. Okay, selulose dekat mana? Sayur. Sayur. Okay. Betul, dekat sayur, dekat plant. Tapi which part of plant? Is it the entire part of plant? Daun.
Daun. Okey, sebenarnya betul dia dekat tumbuhan tapi dia dekat bahagian cell wall sahaja. Yang menyebabkan dia tak boleh digest, yang kita ada fiber tu kan. Itu diperbuat daripada selulus yang sebenarnya merupakan karbohidrat. Okey, so sedikit fakta berkenaan dengan monosaccharide. Yang pertama ni monosaccharide. Okey, so kita nampak kat sini dia bagi tahu monosaccharide adalah simplest sugar. Okey, it is simplest sugar. Okey, formula dia adalah CH2O. Okey, dan dia bolehlah didarabkan kalaulah bilangan karbon dia ada 3. Ini juga formula asas dia. Kalau bilangan karbon dia ada 5, ini juga formula asas. Tapi kita nak fokus pada kalau karbon dia ada 6. Okay, kalau 3 dipanggil triose, pentose. Yang ni je yang biasa kita fokus dan kita memang nak fokus pada glukos. Okay, so kalau karbon dia ada 6, apa chemical formula dia? Kalau ini dia punya asas, darab 6 kat sini. So dia akan jadi enam. H2 12. H12, betul? Oh, 6. 6. So inilah chemical formula. Kalau semalam kita belajar air H2O kan? Okay, kalau untuk glukos, this is the chemical formula. Asas dia ada 6 karbon plus hidrogen, ada 6 oksigen. Ini untuk glukos lah. Kalau dia 5 karbon ni lain lah. So dia akan jadi C5H10O5. Tapi kita nak fokus pada glukos sebab ini yang ada dalam silibus kita. Okay, next. Berkenaan dengan location of carbonyl group. Okay, what is carbonyl group? Okay, carbonyl group ini anak-anak sebenarnya adalah dia punya functional group. Okay, dalam sebatian kimia, okay, dia akan ada kumpulan berfungsi. So untuk glukos, dan berfungsi dia adalah karbonyl. Karbonyl ni macam mana? Kalau dalam equation C double bond O. Yang ni kalau ada benda ni dalam satu molekul structural formula kimia, nanti ini yang chemical kan, yang structure yang dalam bentuk bila kita lukis tu. Okay, so inilah yang dipanggil sebagai karbonyl. Tapi karbonyl ni ada 2 jenis, sama ada aldose ataupun ketos. Kita tak nak fokus yang lain, kita nak fokus glukos. Kalau glukos kata apa? Aldose. Maksudnya apa aldose? Dia punya karbonyl tu selain ada C double bond O, dia ada H. Dekat dan dia biasanya located at carbon number 1. Jangan risau. Ini nak bagi tahu je, kumpulan berfungsi dia aldose. Okay. So untuk main monosaccharide in human body, dia adalah glukos. So ini yang kita nak highlight hari ni. You kena ingat dalam badan kita banyak glukos. You makan nasi, dia starch, you kunyah-kunyah-kunyah. Bila dia nak didigest dan diserap oleh badan, dia diserap dalam bentuk glukos. Dan kita ada 2 jenis glukos, iaitu sama ada alpha glukos dan beta glukos. Dan dia dikira sebagai isomer. Maksud isomer ni apa? Chemical formula dia sama. Ajar kimia pula sama, same. Tapi dia punya structural formula is different. Okay, kat mana different tu you kena identify disebabkan 2 ini ada dalam learning outcome tadi, you kena tahu. Okay, so ini rupa je. Madam dah tolong highlight. So structure ni you all kena pandai lukis. Start lagi bila madam dah habis dia punya content, madam akan ajar lukis. Macam mana nak start ni madam, apa benda ni? Asasnya dalam kedua-dua structure ni dia ada C6, H12O6 tadi. Mana madam, saya nampak satu je C. Ini C yang ke-6. Sebenarnya dekat setiap bucu ni ada karbon. So ada berapa bucu? Ada 5 bucu. Cumanya karbon nombor 1 dengan karbon nombor 5 dia terikat dekat O. Untuk form structure ni. Ni karbon yang ke-6. H ni kalau you kira akan ada 12.
Beza antara alfa dengan beta adalah pada karbon nombor 1 dia. Di mana ada satu lagi kumpulan berfungsi. OH ni nama kumpulan berfungsi dia kita panggil hydroxyl group. Okay, so selain dari carbonyl group ni lah C double bond tadi dia dah terikat dah. Jadi dah tak nampak dah double bondnya antara carbon number 1 dengan carbon number 5 ni. Okay, so kat sini carbonyl dia, satu lagi hydroxyl. Kalau you tengok setiap tangan carbon ada hydroxyl. Ada 1, 2, 3, 4. Cuma yang membezakan alpha dengan beta glukos adalah hydroxyl group pada carbon number 1. Kalau alpha dia berada di bawah. Okay, kalau beta hydroxyl group dia berada di bahagian atas. Atas atau bawah. Atas beta, okay, alpha bawah. So bila nampak dua struktur ni, kalau disuruh tentukan alpha atau beta, fokus pada carbon number 1. Okay, kalau ditanya apa kumpulan berfungsi untuk glukos, ada satu dipanggil sebagai hydroxyl group, satu lagi tadi dipanggil sebagai carbonyl. Okay. Boleh setakat ni untuk monosaccharide itu je you kena tahu. Simplest sugar paling banyak glukos, ada dua jenis glukos, alpha atau beta. Alright, next disaccharide. Tadi kita kata disaccharide dia consist of dua monosaccharide yang bergabung. Okay, two monosaccharide join dan nama ikatan yang terbentuk bila dia join, apa hal? Okay, nama ikatan ni, kalau semalam kita belajar ikatan apa yang ada pada air, ada dua ikatan. Semalam apa ikatan kita belajar untuk air? Covalent bond. Covalent bond Hydrogen bond. Ya. Hydrogen bond. Air nak combine dengan air yang lain ada weak chemical bond yang kita panggil hydrogen. Okay, dalam bab molecule of life ini kita akan belajar 5 benda. Hari ni yang kedua kita belajar. Water dah semalam, hari ni karbohidrat. Nama ikatan diorang berbeza-beza. So kita kena ingat. Okay, kalau karbohidrat, bila nak ikatan yang terbentuk nama dia sebab glukos kan, glycosidic linkage. Okay, linkage ni, tak nak linkage, you nak tulis bond pun boleh. Linkage dengan bond maksud dia sama. Okay, dan macam mana dua monosaccharide ini boleh bergabung dengan ikatan ni? Dia melibatkan proses yang kita panggil sebagai condensation. So lepas ni kalau kita tengok apa itu proses condensation? Proses yang akan gabungkan dua monosaccharide. Atau proses yang akan gabungkan dua apalah. Sebab dalam lipid nanti ada juga condensation. Okay, dengan cara apa? Okay, condensation adalah proses dia nak form bond. Ni yang ringkasnya. Pertama dia nak form bond, dia nak bentuk ikatan. Dan yang kedua, kalau condensation kata kuncinya dia mesti melibatkan removal of water. Maknanya in order dia nak buat ikatan tu, dia akan ambil lah dekat satu molekul tu punya H ke, satu lagi dia ambil OH. Sebab dia nak remove sebagai air. Air semalam kita belajar H2O. Okay, so dia akan buang satu H dari satu orang, dia akan buang OH dari satu orang. Barulah ikatan ini akan terbentuk. Okay, dan sekiranya molekul yang dah bergabung tadi, kita nak separate dia. Proses yang terlibat pula kita panggil sebagai hydrolysis. Okay, contohlah nanti molekul yang dah terbentuk dari alpha glukos yang tadi ni. Okay, alpha glukos ni kalau kita gabung dua, dia jadi maltose. Okay, apa beza maltose dengan alpha glukos? Ini alpha glukos yang pertama. Okay, alpha glukos 1, alpha glukos 2 bergabung dan dia bergabung terikat secara glycosidic linkage. Tapi ada nama ikatannya apa dia? Sekejap lagi madam terangkan masa madam ajar lukis.
Okay, so kalau kita bercerita tentang condensation, nak bentuk ikatan, nak buang air. How about hydrolysis? Hydrolysis dia adalah proses yang kita nak break the bond. Nak putuskan ikatan. Dengan cara apa? Kalau tadi kita buang air, sekarang kita nak bagi ikatan ni putus, kita nak kena tambah balik air lah. Okay, by addition of water. Okay, itu beza dua proses utama yang kita akan banyak kali jumpa dalam bab ini. So, untuk bentuk maltose ini, equation dia actually ialah alpha glucose, okay, tambah alpha glucose, barulah kita akan bentuk maltose. Beza sikit dengan masa sekolah kita just sebut glukos campur glukos. So sekarang kita dah belajar dua jenis glukos. So maltose kalau nak terbentuk dia melibatkan struktur alpha glukos, bukan beta glukos. Okay, so dua alpha glukos yang bergabung membentuk maltose. Okay, sekejap lagi kita akan tengok formation dia macam mana. Alright. Last class of carbohydrate dipanggil sebagai polysaccharide. Apa yang you all nampak? Apa beza dia? Monosaccharide tadi satu, disaccharide tadi dua monosaccharide yang bergabung. Kalau polysaccharide, it is more than two. More than two. Okay, more than two monosaccharide. Okay, sebenarnya dalam kehidupan kita dia bukan tiga je lah, dia sebenarnya beratus-ratus dan dia dalam bentuk polimer. Polimer ni macam mana? Rantaian. Madam eja bahasa Melayu pun dia tak betul lah dia. Rantaian, chain, rantaian. Okay, so many monosaccharide link. Tapi sebab dia kategori karbohidrat lagi, jadi ikatan yang terbentuk masih lagi glycosidic linkage. Cumanya bilangan glycosidic linkage tu bukannya ada satu lah. Kalau sebelum ni tadi, satu je glycosidic linkage ni. Sebab antara molekul yang pertama dengan molekul kedua. Okay, now bila polysaccharide ni more than two, let's say dekat sini ada berapa monomer? Ada berapa subunit yang terlibat? 1, 2, 3, 4. Okay, kalau ada 4, ada berapa ikatan yang terbentuk? 1, 2, 3. Biasanya bilangan ikatan ini akan kurang 1 dari bilangan monomer. Monomer tu apa madam? Monomer. Okay, monomer ni subunit ni lah. Okay, macam contoh polysaccharide yang kita kena belajar namanya selulose. Okay, dan dia bagi tahu selulose diperbuat dari beta glukos. Maknanya 4 yang ada dalam gambar ni, 4 adalah beta glukos, bukan alpha glukos. Maltose tadi alpha, yang ni beta glukos. So 4 beta glukos bergabung membentuk selulose dan ikatan yang terbentuk adalah glycosidic. Okay, kenapa kalau you all tengok kat sini, tadi ni beta 14, yang ni alpha 14. Bila you masuk STS nanti you akan jumpa pula alpha 16. Okay, actually numbering ini, okay, alpha atau beta dia bergantung kepada, sekejap saya nak tengok, kesian ada kawan you ni yang memang kejap. Kejap. Stop presenting kejap. Saya tak nampak pun orang yang request masuk. Okay, tak apa. Buat entire screen. Saya share semula, kita sambung balik. Okay, so nama alpha atau beta ni dia akan bergantung kepada jenis glukos. Kalau jenis glukosnya alpha lah depan dia ni. Okay, kalau beta, beta lah depan dia. Apa pula nombor ni? Nombor ni ialah kat mana air ni dibuang. Maknanya kalau 1 dengan 4, dia ambil H dari, mungkin dia ambil OH ataupun H dari carbon number 1,
dia ambil satu lagi molekul nak lengkapkan molekul air ni dari carbon number 4. Itu maksud numbering tu. Dekat mana air tu dibuang. H dari carbon number 1, OH dari carbon number 4 gabung. Nama dia ada detail sikit macam ni. Okay, kalau in terms of maltose, wajib hafal. You tak boleh tulis glycosidic linkage. Nampak macam jangan takut pula belajar bio. Tak, yang ni je pun susahnya pun. Nama ikatan lain semua senang. Yang ni je kompleks sikit. Alpha dash 1,4 glycosidic linkage ataupun bond. Okay, so yang polisakkarid yang kita kena tahu adalah selulose sahaja. Di mana selulose ni minta tambah sikit dekat nota you. Okay, where can we found cellulose? Okay, it can be found. Kat mana tadi mana sebut? Plant cell wall. Sebab kadang soalan ada suka tanya, dia ada dekat mana? Dia ada dekat plant cell wall. Inilah contohnya. Dia bagi tahu kat daun, bukan keseluruhan daun ni diperbuat dari selulose. Hanya pada bahagian cell wall. Okay. Bukan dekat cell wall tu ada selulose saja, ada juga bahan lain yang membentuk macam jaringan-jaringan ni. Jaringan ni yang kita panggil bionya microfibril. Bahasa orang kata orang diet dia kata fiber. Okay, fiber ni lah polimer-polimer ni. Tapi kalau kita tengok detail lagi, setiap satu ni adalah beta glucose. Okay, maknanya you tengoklah berapa rantaian. Ini semua adalah polisakkarid tadilah. Okay, yang bergabung. Okay, madam yang ni ke yang nak kena lukis? Tak, jangan buat hal. Ini gambar ni tak kena lukis. Okay, gambar selulose ni pun tak ada untuk you kena lukis. Untuk polisakkarid ni you kena tahu dia diperbuat daripada monomer apa ikatan dia. Yang kena pandai lukis this one. Kita akan belajar lukis sama-sama. Make sure you ada kertas kosong kat kiri kanan you. Okay, saya nak bagi you tengok. Okay, this part tadi saya dah cover. Waktu saya menerangkan tadi, dalam nota you dia bagi tahu apa itu condensation. So condensation adalah reaction yang akan bentuk satu ikatan. Kalau kat sini ikatan yang kuat lah, covalently bonded ini maksudnya satu ikatan yang kuat, strong bond. Okay, kalau weak bond macam semalam dia tak melibatkan condensation yang hydrogen bond semalam, tak. Okay, ini yang strong bond, contohnya glycosidic lah. Okay, di mana dengan syarat form bond, syarat kedua tadi dia mesti ada loss of water. Ada dua syarat dia. Satu, form bond. Dua, remove water atau loss water. Okay, itu contohnya. Macam ni nampak dia tunjukkan. Katalah ini polimernya, dekat sini dia ambil H, this one dia ambil OH, buang H dengan OH ni. So molekul ini dan molekul ini akan bergabung. Itu contoh dia. Manakala untuk hydrolysis, ada dua juga kata kunci untuk hydrolysis, di mana yang pertama dia akan putuskan ikatan dengan cara apa? Kena add water. Putuskan, let's say kita nak putus ikatan ni, kena tambah air. Di mana bila putus, hujung satu molekul ini akan ditambah H, hujung satu lagi ni akan ditambah OH. Itu konsepnya. So inilah dia formation dan breakdown, the last part yang kita nak belajar hari ni. Dah pukul berapa jam ni? 12, kita habis 12.30 kan? Okay, untuk formation and breakdown, okay, dalam nota kita dah lengkap dah ni. Okay, di mana apa faktanya dulu madam nak cover. 2 alpha glucose are fused together. Fuse ni combine pun boleh. Kalau you rasa fuse ni confused, you boleh tulis combine. Combine together between, tapi masa dia nak combine, dia antara karbon nombor 1 dengan karbon nombor 4. Dan melalui proses condensation, okay, dia buang air dan dia bentuk ikatan. Apa nama ikatan? Ini fakta dia. Okay, manakala kalau breakdown, okay, daripada maltose lah. Kalau macam gambar atas ni, ini satu molekul, dua molekul combine jadi maltose. Yang ni bermula dengan maltose lah, sebab maltose ni yang lebih besar. Maltose akan pecah jadi glukos dan glukos. Okay, kat mana air tu kita nak putuskan ikatan ini, so tambahlah O ni nanti ambil H satu lagi. Dan apa fakta penting kat sini?
pemutusan ikatan juga berlaku antara karbon nombor 1 dan karbon nombor 4. Nama proses hidrolisis, apa dia proses hidrolisis? Kita kata dia adalah proses break of bond dengan cara addition of water. Maka terhasillah 2 alpha glucose. Okay, so habis. Itu yang ada dekat nota kita. Okay, now Madam nak pergi pada this one. Okay, Madam nak ajar you lukis. Sekejap ya. Sekejap, Madam nak besarkan sikit. Okay. Alright. So, ada kertas kosong dekat sebelah you. Okay, kalau formation dengan breakdown tu tak sempat, tak apa. Kita tengok how far we can go. Okay. Cuma ini adalah tips. Macam mana cara you nak lukis. Okay, so kalau you tengok dekat sini, Madam kata you kena tahu identify alpha glucose atau beta glucose. Okay, maltose dan selulose ni exception. Tadi you tengok kalau panjang selulose, kalau 2 je maltose. Okay, kena tahu condensation and hydrolysis dan formation and breakdown. Okay, first ni kita nak tengok task 1. Let's try to draw alpha glucose and beta glucose. Okay, actually gambar yang you nampak sekarang ni, okay, C dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah yang C6. Okay, H dia ni, H ni combine lah. H 1, 2, 3, 4, 5. Total ni dia akan ada 12 H dan O dia ada 6. Dalam gambar yang kita tengok sekarang, dekat karbon nombor 1, inilah carbonyl tadi. Ini kalau dia dalam bentuk skeleton Tapi kita tak belajar yang skeleton ni. Madam tunjuk juga sebab nak bagi faham bila nak jadi ring nanti macam mana. Kenapa macam tu? Okay, so ini functional group dia tadi yang kita panggil carbonyl tu, yang aldose tu. Okay, so bila dia carbonyl group, functional group ni dia reaktif. So macam mana dia nak jadi dalam bentuk ring macam tadi, dia akan form bond dengan karbon nombor 5 ni. Maknanya sebab tu nanti antara karbon nombor 1 dengan karbon nombor 5 ni terikat. Okay, dan karbon nombor 6 ni akan berada di luar lah. Kalau kita tengok karbon nombor 6 ni biasanya kita tak tulis macam ni. Okay, kita akan tulis C ada 1, C, H dia ada 2, CH2, ada OH. So kita akan tulis directly macam ni. Datangnya sebenarnya macam ni. Kenapa begini? Sebab sifirnya kalau semalam you tahu hidrogen ada 1 je tangan. Okay, next sekarang ni Madam nak bagi tahu yang carbon, okay, dia boleh ada 4 tangan, 4 hands. Apa maksud 4 tangan? Dia tengok karbon. Okay, so dia boleh 1 terikat dengan H, 1 tangan. Dengan O ni dia ada 2 tangan terlibat, dah 3 tangan. Dengan C yang 1 lagi 4 tangan. Maksimum 4 sahaja. So ikutlah, maknanya kita akan kena lengkapkan lah. So jadilah molekul ini. Tapi ini tak kena belajar lukis. Macam mana kita nak belajar lukis alpha carbon? Okay, dia bagi tahu kat sini. First, draw the ring structure of carbon. Macam mana boleh jadi gambar yang tadi? Okay, kita ajar ya. Okay, actually kita carbon ring dulu. Okay, lukis structure of a ring structure. Ring structure ni you buat, ada O, buat bentuk hexagon. Okay, di mana hexagon ni bucu yang paling atas ni O. Ini yang kita panggil sebagai ring structure glucose. Okay, so kita nomborkan. Okay, ini adalah mesti karbon nombor 1. Kat sini karbon nombor 2, karbon nombor 3, karbon nombor 4, karbon nombor 5. Karbon 6 kan? Karbon nombor 6 ni dekat atas ni. Kalau karbon nombor 6 ke atas, so kita tulis dia sebagai CH2OH. Okay, dekat setiap bucu ni sebenarnya adakah karbon? Okay, tapi tidak ditulis. Itu yang tadi asas bentuk ring karbon. Number dia karbon, lukis ring structure tadi. Bentuk hexagon, satu bucu ini kita buat huruf O sebab dia dah form bond, nomborkan karbon. Ini adalah karbon nombor 6. Okay, dan seterusnya dia kata complete the carbon leg
for each H. Okay, carbon ada 4 tangan madam kata tadi. So sekarang katalah kat sini ada C Okay, sekarang ni C ni terikat pada dah satu dengan O, terikat pada C yang satu lagi. So dah ada 2 tangan. So dia boleh ada berapa tangan lagi? Another? Berapa tangan anak-anak? 2. 2. 2 lagi. So cara nak lukis 2 lagi tu, madam buanglah balik huruf-huruf ni nanti confuse. Kita buat garisan lurus je. So kat sini dari bucu ni maknanya dia dah ada 4 tangan kat sini. Kita buat garisan ni. Ini maksud cukupkan tangan dia. Okay, 2, tambah lagi 2 tangan, tambah lagi 2 tangan. Yang ni tadi dah ada 2, satu ni ke bawah, satu yang atas tadi karbon nombor 5 dah terikat dengan CH2OH. Ini karbon nombor 6 yang tadi. So semua ring-ring ni dah berada kat sini. Semua karbon ni dah ada dalam ring. Okay, next step dia kata, apa yang kita kena buat? Fill in the OH group. Di mana OH group ini dia sebut sebagai hydroxyl group. Okay, hydroxyl group ni, sifir dia kata kalaulah ini alpha glukos yang kita nak lukis, BBAB. BBAB ni apa? Okay, bawah, bawah, atas, bawah. Maknanya start dengan carbon number 1, you tulis OH, tapi O ni mesti attach pada kaki ni OH, bawah, bawah, atas, bawah. H ni kalau tak muat tulis belah sini, yang penting O yang attach pada kaki sebelah sini pun tak apa. Nombor 5 madam tak ada. Nombor 5 ni benda lain. Sebab tangan nombor 5 ni sebenarnya adalah H sahaja. Dia ada 4 je. Bawah, bawah, atas, bawah. Okay, next, last one. Complete all carbon link with hydrogen atom pula. So kita lengkapkan yang lain ni dengan hydrogen. Hydrogen. Hydrogen, hydrogen, jangan lupa yang ni pun hydrogen. So kalau you kira balik, okay, karbon kita ada 5 tak? Okay, ni 1. Saya buat pakai warna lain. Okay, kat sini sebenarnya ada karbon, tapi you tak payahlah buat pen warna lain. Dia jadi salah kalau you buat macam ni. Ni untuk belajar je. 3, 4, 5 dan 6. Okay, 6 karbon dah betul. H, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup H12 kita. O kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup 6 kita. So ini adalah alpha glucose. Okay, jom kita try lukis sekali lagi. Macam mana nak lukis? Okay, start je. Sekejap, ada padam. Bila you boleh buat satu je alpha glucose, you boleh hafal lah ikut step-step ni. Okay, ni step dia. Okay, first buat a ring. Okay, let's do the ring. Macam mana madam kata buat ring? Buat satu garisan, buat O dulu. Dan daripada atas ni kita akan bentukkan bentuk hexagon. Betul ke hexagon? 6, betul kan? Hexagon. Okay, step nombor 2, number the carbon. Number carbon mesti start dari bucu this one. Carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5. Carbon kita ada 5, ada yang ke-6. Yang ke-6 ni terus buat tangan macam ni, tulis CH2OH. Sebab ini merupakan carbon ke-6. Okay. Dan pada setiap bucu yang lain kita buat apa? Okay, kita tambah tangan dia di mana ni dah ada 2 tangan untuk carbon, tambah 2 lagi, garisan lurus. Dah ada 2, tambah 2 lagi. Dah ada 2 untuk carbon nombor 3, tambah 2 lagi. Untuk carbon nombor 4 dah ada 2, tambah 2 lagi. Okay, so setiap carbon dah ada 4 tangan. Apa kita nak isi pada setiap tangan? Pertama kita kena isi dia punya functional group OH dulu. Kali ni OH ni madam nak buat pakai pen warna lain lah. Dia nampak. Okay, sifir dia apa kalau alpha glucose? Bawah, bawah, atas, bawah. So ingat, dia akan salah kalau you tulis macam ni tau. Kaki ni tak attach pada O atau H. Dia tak boleh attach pada H, dia kena attach pada O. Sebab O boleh ada 2 tangan. Sebab O ni dia nak terikat dengan H dengan C ni. So yang ni salah. So bila nak tulis functional group,
kaki karbon mesti attach pada huruf O. So, sifir dia apa? Bawah, bawah untuk karbon nombor 2, atas untuk karbon nombor 3, karbon nombor 4, Bawah. bawah. Okay, kalau H tak muat kat sini, belah sini boleh tulis. Tak ada masalah. Dan seterusnya kita penuhkan tangan ini dengan, lengkapkan dengan hidrogen. 1, 2, 3, 4. Yang ni yang orang selalu lupa. 5. So this is our alpha glucose. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Okay. Next. Okay, beta glucose. Kalau beta glucose, apa bezanya? Sama je, sifir nombor 1 dia sama. Okay, buat ring, carbon ring. Yang kedua kita buat apa? Nomborkan. 2, 3, 4, 5. Ni task you all kena buat lah kat rumah. Lepas ni untuk praktis, esok tak ada bio kan? Petang-petang ke petang ni praktis bagi hafal. Boleh lukis dua-dua. So carbon nombor 6 kita tulis sebagai CH2OH. Carbon dengan carbon Okay, then next apa? Lengkapkan tangan. Tambah 2 lagi tangan pada setiap satu. Okay, masukkan kumpulan berfungsi. Sekarang untuk beta glukos sifir dia apa? Atas, bawah, atas, bawah. Abab. Kalau tadi, bawah, bawah, atas, bawah. Okay, so masukkanlah. Atas atas, bawah, atas, bawah. Dia memang ada 4. Karbon nombor 5 ni tak ada kaitan sebab O dia dah terikat. Dia tak ada functional group dah. Okay, so the rest is your hydrogen. 1, 2. Kira hidrogen ni mesti ada 5. Okay, kat mana beza dia sekarang? Betul tak? Alpha dengan beta glukos ni, tengok kiri dengan kanan ni, beza dia hanyalah pada carbon number 1 ni. Di mana carbon number 1 untuk alpha glukos, OH dia berada di bawah. Manakala untuk alpha glukos, OH dia berada di bahagian atas. Okay, dia rasa tak sempat ni nak buat formation breakdown. Jangan risau, tak apa, kita belajar kemudian. Okay, tapi untuk dua ni okey tak setakat ni? Okey ke tidak? Kena? Okay, sebab ada masa sikit lagi sebab kejap lagi you all nak kena masuk kelas lain. Untuk this one, you boleh practice dulu. Okay, macam mana you nak practice? Nak Sat, mak nak tunjuk balik. Okay, dalam nota, okay, bila you tak nak pergi dah nota saya. Okay, dekat nota karbohidrat, dia tak nak pergi, tak apalah saya tutup. Dekat nota karbohidrat anak-anak, okay, dia ada part, kalau formation alpha glukos jadi maltose. You kena mahir dulu lukis alpha glukos. Hari Jumaat pagi saya ajar lukis. Okay, dan kita akan terus masuk lipid juga. Right? Boleh? Boleh. Boleh. Nanti saya nak bagi tas ni. Nak bagi tas, suruh lukis. Hantar kat saya nak tanya. Saya bagi masa untuk hantar. Okay, so kena practice sebab that part dia memang dah tertulis dah dekat dalam learning outcome. You memang kena tahu lukis alpha glukos dengan beta glukos and kita tak sempat cover yang D ni. Okay, get ready with your phone. Okay, Madam nak ajak main quiz. Sebelum kita habis kelas kita, dapat ke tidak? Ni yang tadi kan? Okay, kita nak start quiz. Siapa tu? Sabar dulu. Ui, masuk dah tu. Letak nama tak? Okay, untuk quiz dia kena letak nama. Yang tadi tak kena letak nama. Okay, kod dia sama. Okay, kita bagi masa dulu. Okay, setiap soalan objektif. 5 je soalan. Go. Madam present screen lagi tak? Present kan? Nak nampak madam, mestilah nampak kan? Kau takkan kau dah masuk. Madam sabar madam, tak masuk lagi madam.
Takutkan. Bawa tenang. Hari ni tak sedia hadiah lagi. Nak try dulu. Berjaya ke tak buat Mentimeter? Cepat. Nanti korang Macam mana nak masuk? ada 5 minit. Belum. Okay, awak type menti.com. Awak masukkan mana? kod yang terpapar dekat skrin. Chrome. Chrome Awak okay. balik, awak search balik dekat Google, menti.com, dan dia bacakan kod. Awak masuk kod 9951. Sekejap Madam. Tak apa, tenang. Jangan salah. Dia dah ada ramai orang, ada macam-macam ikon. Comel je. Dapat dah? Okay. 9951 Saya sangkut, madam. 5488. 5488. Okay, mana nak launch ni? Madam bagi 9951 madam bagi 5488. link boleh tak, madam? Saya Okay, hilang dah, madam. ada. Alamak, macam mana nak bagi link ah? Tak boleh eh? Sekejap, saya terus cari balik. Kejap, kalau saya minimat. Dia baik awak type je, type menti.com. Kalau bagi link tu nanti dia jadi mula dengan yang Rise tadi. Awak type je menti.com semula. Menti.com, masukkan kod. Madam, kod balik Madam. Okay, kod dengar 9951 5488. Dia ada 8 nombor. 9951 5488. Nah, baca nota. Kita tengok siapa yang ni. Okay. So saya mulai ya. Nanti kan kau nak masuk kelas lain pula ni. Okay, 1, 2, 3. Soalan pertama. Okay. Siapa jawab paling cepat dan betul. Okay. Apa soalan pertama kita? Name the main monosaccharide in human body. Name the main monosaccharide in human body. 22 saat lagi untuk respon. Dalam badan kita, apa main monosaccharide? Kita belajar tadi. Lima, 4, 3, 2, 1. Semua orang jawab. Betul. 34 orang jawab betul. Main monosaccharide. Okay, adalah glukos. Okay, next question. Okay, tadi siapa yang menang? Setakat ni yang leading dan laju adalah siapa? Oh, lebih kurang je semua. Maisha. Okay, next. Saya je tak dapat masuk ni. Perlu kod kan? Kalau perlu kod boleh tahu madam bacakan kod. Tak apa, lepas tu kita continue soalan next tu. Okay, soalan 2. Which is the correct example of polysaccharide that is made up of plant cell wall? Apa yang membina plant cell wall? Ya. Tak ingat dah apa? Apa tu? Plant cell wall. Habis lah. Isyan. Cellulose. Yeay, semua betul. 42 orang. Next question. Kena laju sikit kalau nak pergi kelas terusnya. Okay, Alisha dah memintas. Okay, tak apa, kita tengok markah yang lepas soalan 5. Okay, question number 3. Name the reaction that break bond between two molecule by addition of water. Break bond, addition of water. Apa nama reaction tu? Madam, saya salah tekan. Terima je lah. Ada maaf bagimu, tak apa, ni Okey dah dah. main. Nanti kan, korang kan UPS, periksa tu, dia objektif tau. Google Form, salah tekan tiada maaf bagimu. Yang ni tak apa. Everyone has vote. Yeah, jawapannya apa? Condensation, form bond, hydrolysis. Okay, next.
Tak apa, leaderboard kita tengok yang last kali nanti. Siapa yang menang? Question number 4. Alamak, patutnya dah kena lepaskan korang. Lepas ni korang kelas apa? Matilah macam kimia. Okay, name the bond form between 2 alpha glucose to form maltose. Dia dah ajar dah tadi. 2 alpha glucose nak jadi maltose, ikatan apa yang terbentuk? Ikatan yang sah. Ikatan yang sah. Apa nama ikatan yang sah tu? Ikatan cinta kita. Wah, Aduh. Oh, masing-masing. Waduh. Alright, Apa? jawapan dia ialah ada yang jawab salah. Okay, alpha 1,4 glycosidic bond. Last question. Mereka dengar ada orang menangis ke? Tak Aduh. mau ni. Okay, when 2 alpha glucose combine during condensation, it will form 2 alpha glucose combine. Bentuk apa? Fast hand. Alright. okay. Cepat, jawab. Ada orang tak jawab lagi? Time's up. Yeah, maltose. Sucrose ni tak move on lagi ni. Sucrose kita tak belajar. Alright. So pemenangnya ialah okay. Maisha, tanya tepuk sikit sama. Alamak, saya tak buka dashboard tepuk. Burger di mana? Okay, last. Okay. What do you think about today's class? Okay, this topic, scroll, you boleh scroll 1 ke 5. This topic is too complicated for me. Betul-betul complicated lah ni. Too complicated. Bakar. Okay, I'm able to understand today's lesson. I love biology class and can't wait for our next class. Oh, orang tak tertunggu-tunggu. Nanti terdapat 4.9. Okay. Tak apa. Respon masing-masing. Okay. I am very open. So, ini cara macam mana madam nak improve juga kelas-kelas madam yang akan datang. Okay, so kita tak dapat habiskan dengan proper. Okay, macam biasa, kejap lagi link kelas madam hantar juga dekat group Telegram. Make sure you isi. Okay, sebelum pukul 1:30 hari ni. Okay, yang hadir hari ni, sebab yang report tak dapat hadir ni kalau ikut 3 orang je. Okay, with that, thank you. Sorry, lepaskan lambat. Kita jumpa lagi dalam kelas hari Jumaat nanti. Assalamualaikum. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, Adam. Thank you, madam. 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 Sama-sama. Buat kenal. Lama. Kejap kena Terima stop kasih, recording madam. nanti Terima kasih, masuk. madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Sama-sama. Madam. Terima kasih kerana menjadi anak murid yang baik. Love you, madam. Love you, madam. Love you, madam. Lebih-lebih. Thank you, madam. Oh, mute kau. Thank you, madam. Ya. Masya bijak, madam. Maisha burger. Aduh.